Hai, Shalom. Bertemu lagi kita dalam Rhapsody of Realities TNI Malaysia. Tajuk perkongsian kita pada hari ini iaitu teruskanlah mendorongkan dirimu dalam doa. Ayat kunci kita pada hari ini Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku kesalahan di antara satu sama lain dan saling mendoakan sesama sendiri supaya kamu dapat disembuhkan. Doa yang bersungguh-sungguh dari orang yang benar memiliki kuasa yang besar. Apabila Alkitab mengatakan bahawa tidak akan ada hujan turun di tanah Israel menurut kata Elia, hal itu tidak terjadi dengan begitu saja, di mana Elia tiba-tiba bangun dari tidur dan berkata, tidak akan ada hujan turun di Israel selama 3,5 tahun. Tidak, Alkitab mengatakan bahawa dia berdoa dengan bersungguh-sungguh. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 menunjukkan bagaimana dia telah berdoa. Ia mengatakan bahawa Elia bersujud dalam doa dengan kepalanya di antara kedua-dua lututnya. Ayat Injil tema kami dari Alkitab bersih The Amplified Classic menggambarkan dengan tepat doa sebegitu. Doa orang benar yang bersungguh-sungguh, sepenuh hati, berterusan, menyebabkan kuasa yang luar biasa tersedia ada, dinamik dalam kerjanya. Ia mengatakan bahawa doa itu adalah doa yang bersungguh-sungguh dan terdapat kegigihan mengenainya. Dalam erti kata lain, ia adalah sejenis doa yang berterusan, yang menunjukkan kepercayaan yang sangat mendalam. Doa ini bukan jenis doa yang kamu doakan di atas meja makan atau ketika kamu bergegas pergi ke tempat kerjamu. Ada masa dan situasi yang tertentu di mana kamu tidak hanya berbicara dan berlalu pergi begitu sahaja. Kamu akan berdoa dengan berterusan. Kamu terus mendorongkan dirimu berdoa. Kamu mungkin mengatakan perkara yang sama, tetapi kamu terus mendorongkan dirimu untuk berdoa. Yesus juga melakukan hal yang sama seperti itu di Taman Getsemani. Dia mengatakan perkara-perkara yang sama dalam doa. Dan dia berdoa selama 1 jam. Ia bukan hanya doa selama 2 minit. Dia bertahan kerana dia memahami risiko-risikonya pada masa itu. Kita juga berada dalam keadaan yang sama pada hari ini. Risiko-risikonya adalah tinggi. Kamu harus memandang serius pada kehidupan doa peribadi kamu. Hendaklah kamu sentiasa membangkitkan dirimu dan bertindak balas pada panggilan dan gesaan untuk berdoa dari roh kamu, untuk mengisytiharkan firman dan menghancurkan kuasa kegelapan dalam roh. Kemungkinan ianya akan kelihatan seperti tidak ada apa-apa yang berubah. Namun, kamu terus mendorongkan dirimu berdoa. Kamu mungkin bertanya, tetapi bila saya boleh berhenti berdoa? Kamu berhenti apabila kamu tahu dalam roh kamu adalah ia telah selesai. Maha mulia Tuhan. Kamu pasti akan dapat merasai tanda kemenangan itu. Sebelum kita mengakhiri perkongsian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih atas hak keistimewaan dan peluang untuk berdoa di mana aku mengerjakan kekuasaan aku di dalam Kristus. Untuk mengaktifkan dan berjalan dalam kesedaran mengenai kehadiran ilahi dan memperkukuhkan kehendakmu di bumi.
Aku bersyafaat dengan efektif melalui firman yang beriman, serta melalui doa yang bersungguh-sungguh, sepenuh hati dan berterusan. Aku mengisytiharkan bahawa semua bangsa dan para pemimpin di dunia berada di bawah kuasa kekuatan-Mu yang ilahi. Dalam nama Yesus. Amen. Sebagai ayat renungan tambahan, kita boleh rujuk pada Yeremia 32 ayat 27, Kolosi 4 ayat 2, 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan Efesus 6 ayat 18. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.